Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Abdullah Baharudin. So, malam ni saya nak cerita lagi pengalaman saya lah. Pengalaman saya invest dalam satu company ni. Company ni company emas lah. Emas, and then bila saya dah invest tahun 2 tahun, tiba-tiba dia kata duit saya yang saya invest tu dia tukar ke dalam cryptocurrency. Bila dah masuk cryptocurrency, dia masuk Bitcoin. Bila dah masuk Bitcoin, dia kata kita orang convert dalam Ethereum pula lah. Sebab apa, Ethereum potensi untuk meroket tu lebih jauh. And then bila dah setahun 2 tahun, bila saya jumpa agent yang saya invest tu, dia kata minta maaf bang, duit abang 60% dah hangus. Okey, cerita ni saya tujukan kepada korang yang baru keluar KWSP, yang baru pencen swasta ke, yang baru pencen kerajaan ke. Korang kena tengok video ni sampai habis supayanya tak miscommunication. Sebab apa, saya percaya ramai kat luar sana yang invest dalam cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin lah dan sebagainya. Jadi pada tahun 2015, masa tu saya baru je lah kerja kerajaan kan, baru ada gaji, baru ada duit dan sebagainya. Saya dikenalkan dengan family saya jugalah benda ni, investment ni. Ada ejen datang rumah, and then dia kata, you nak tak invest dalam emas ni. Bila you tunggu sampai satu masa, sampai satu tempoh matang, maturity, you boleh keluarkan emas ni dengan sekali duit. Emas dapat, duit pun dapat. Okey, saya tak buat keputusan masa tu jugalah. Saya buka website, saya buka nama company tu Zenith Gold. Sama macam nama hotel yang saya duduk ni, Zenith Kuantan, tapi bukan hotel ni lah, saya rasa bukan lah. Okey, cuma company tu dia tulis kat dalam website tu Zenith Gold. Okey, Zenith Gold Alostar. Jadi masa tu kita tak ada knowledge, kita tak ada asas tentang syarikat-syarikat investment, betul ataupun tak, tipu ke betul kan. Jadi kita just buat survey macam tu je lah, tengok company dia daripada mana, buat apa. Lepas tu kita tengok dia punya review Facebook. Memang duit berkepuk-kepuk lah, berkepuk-kepuk macam tu duit kan. Jadi mata kita ni dikaburi dengan duit yang berkepuk-kepuk tadi tu lah, kereta dan sebagainya. Bila family saya suruhlah saya invest benda tu. Okay, ni saya cerita ni based on pengalaman saya lah. Saya harap korang kena tengok video ni sampai habis untuk elak miscommunication macam saya cakap tadi lah. Okay, bila saya dikenalkan tadi, saya fikir, saya bukan decide hari tu juga. Saya fikir 2-3 hari, sebulan macam tu. Ejen tu datang rumah lagi. And then barulah saya invest. Saya kata saya tak invest banyak dulu, saya tak nak ambil risiko. Walaupun saya tak tahu masa tu, saya tak tahu knowledge investment ni macam mana, company apa yang betul dan sebagainya. Saya invest sikit je, dalam 300 ke 400 macam tu lah. Yang seingat saya invest 300, dalam masa setahun saya boleh dapat RM10,000 macam tu lah. 300 hari ni, setahun dia boleh dapat RM10,000. Setahun tunggu, 2 tahun tunggu. Nama ejen tu Busu bukan nama sebenar. Okay, ejen tu nama dia Busu, bukan nama sebenar, daripada Zenith Gold tu lah. Bila setahun tunggu, okay lah, setahun tunggu, tak apalah, tak dengar cerita apa. Bila 2 tahun tunggu pun tak dengar cerita apa. Tapi tahun ketiga tu, tak sampai setahun lagi, dalam bulan 6 macam tu, saya panggil ejen dia. Saya panggil ejen dia, bukan Busu tu lah. Busu tu tak tahu pergi mana dah. Saya panggil kawan dia, saya ajak jumpa. Macam mana ni, saya punya investment ni dah ada profit ke belum? Dia kata, you punya investment ni, duit emas tadi tu kita convert dalam Bitcoin. Bitcoin sebab apa? Bitcoin ni dia punya profit dia senang naik, dia kata. Lepas tu sekarang ni ramai orang guna Bitcoin, dan bank negara dah iktiraf pun Bitcoin ni di Malaysia. Dia kata macam tu, saya ingat lagi kata-kata dia. Lepas tu saya pun percaya, sampai saya tengok movie Bitcoin. So masa tu tengah macam fanatik dengan Bitcoin. Saya pun cerita ke kawan saya kat Istana Negara, Bitcoin ni macam ni, hebat macam tu, Jepun apa semua, dia punya teknologi dia dan sebagainya, dia boleh meroket sampai naik ke bulan, tak apa-apa entah. Saya cerita kat kawan saya kat tempat kerja ni, macam tu lah. Saya punya percaya masa tu. Lepas tu tahun ketiga, dah memang habis tahun ketiga, saya ajak jumpa lagi ejen dia. Bang, macam mana saya punya investment ya? Dah ada profit ke belum? Dah boleh withdraw belum?
Dia kata minta maaf, kita daripada Bitcoin tu kita tukar kepada Ethereum. You download apps Luno sekarang. Masa tu Luno, saya ingat lagi Luno, tapi Luno sekarang pun dah diiktirafkan oleh Bank Negara dengan Suruhanjaya Security. Masa tu Luno, 2015 tu Luno dah ada dah. Jadi saya download Luno, dia bagi password apa semua. Tengoklah amount tu ada. Dan saya kata dalam hati saya memang nak withdraw. Saya dah tak nak teruskan pelaburan ni. Saya kata saya nak withdraw, saya nak duit saya, yang profit tu tak kisahlah yang berapa ada, saya nak. Lepas tu abang tu kata saya ajak jumpa lagi ejen tu. Dia kata minta maaf, Ethereum tu dia punya pelaburan dia dah hangus, 60% dah hangus. Jumlah daripada investment tu dah hangus. Profit tu kita dapat nak keluarkan sebab apa? Ethereum ni dia berbentuk blockchain lah, dia digital kan. Dia Bitcoin, Ethereum ni dia macam blockchain, dia digital. Susahlah kita nak faham daripada segi fundamental dia. Cuma yang kita faham dia adalah digital. Dia tak ada berasas, dia tak bersandarkan dengan apa-apa. Saya pun nak cerita pasal Bitcoin, Ethereum ni lebih lanjut pun saya tak faham. Okey. Jadi masa tu saya kata 60% hangus, dia kata. Saya macam terdiam tau. Saya kata terdiam. Saya punya family dah invest banyak lah, tapi tak adalah sampai puluh-puluh ribu gadai emas apa semua, tak. Tapi RM100 jugalah habis. Tapi nasib baik masa tu saya invest dalam RM300 je. Tapi dia kata pulangan dalam masa setahun tu RM10,000. Kalau dah 3 tahun tu, kemungkinan besar lah saya punya profit tu dah ada RM30,000 lebih. Masa tu saya macam dalam kepala, dapat RM10,000 ni aku nak beli tu, nak beli ni, nak beli. Dan banyaklah kita nak beli macam-macam. Kita nak beli handphone, nak beli nak cat rumah lah, nak beli sofa dan sebagainya. Rupa-rupanya duit tu tak dapat. Dan nasib baik masa tu saya invest dalam amount yang sangat kecil. Last itulah perjumpaan kali terakhir saya dengan ejen tu. Lepas tu selepas dia kata 60% hangus, dah saya tak jumpa dia dah. Dengan busu-busu tu tadi pun, yang bukan nama sebenar busu tu pun dah tak jumpa dah. Okey. Semenjak tu saya kata saya tekad saya nak, orang kata saya nak bantu orang kat luar sana, nak sedarkan tentang benda ni. Bila saya tengok surat khabar, laman akhbar yang lama-lama kan, bila saya tengok YouTube channel balik, nama-nama Zenith Gold ni, rupa-rupanya dah ramai orang kena tipu. Dah ramai orang kena tipu, dah ramai orang kena scam. Jadi apa kat sini yang kita boleh ambil adalah kita duit banyak, tapi sebenarnya kita tak tahu kita nak simpan kat mana sebenarnya, tempat apa yang selamat. Dan yang kedua, kita tak tahu knowledge, dan kita tak tahu platform apa yang selamat sekarang ni. Kita dah ada ASB, kita dah ada tabung haji, tapi kita rasa benda tu sikit. Kita nak lagi banyak. Kadang-kadang tabung haji bagi 5, ASB bagi 7, bagi 6, unit trust kadang boleh bagi 10 ke sampai 20%. Tapi orang Melayu ni dia macam, aku nak lebih lagi, aku nak yang 100% setahun. Macam itulah lebih kurang. Tapi disebabkan kita ni kurang ilmu, kita tak ada knowledge, kita tak ada, orang kata, basic yang kukuh, jadi kita masuk je lah. Tu yang sampai masuk 300 hari ni dalam masa 6 jam, adalah yang dapat profit yang tak masuk akal. Jadi kat sini saya nak seru kepada tuan-tuan dan puan-puan kat luar sana, saudara-saudari kat luar sana, ataupun adik-adik yang kat luar sana, benda ni dia masuk secara halus. Dia cuba menipu kita secara halus. Kita tak perasan pun. Sebab apa? Dia main emosi. Bila kita dah dapat duit banyak macam tu, dapat KWSP, kalau kita tak kawal emosi, kalau kita tak buat perancangan awal, kita tak buat strategi awal, nak beli apa, nak simpan berapa, nak asingkan berapa, nak selamatkan berapa, okey, duit tu akan tak habis ataupun kena tipu. Sama ada habis macam tu je ataupun kena tipu dengan scammer. Okey, saya rasa video pendek malam ni dapat membantulah sedikit korang kat luar sana. Okey, itu adalah pengalaman pendek saya lah tentang melabur dalam emas ni. Apa-apa pun korang nak invest kat emas ke, quantum metal ke, Bitcoin ke, Ethereum ke, korang kena tahu asas, dengan siapa korang berurusan, syarikat tu legit ataupun tak, broker dia siapa dan sebagainya. Korang kena ambil tahu benda tu tau. Korang kena korang kena alert, korang kena detail, korang kena, orang kata apa, particular. Sebab apa? Korang nak lepaskan duit korang tau.
Sebab apa? Duit RM10,000 tu lah yang kita kumpul daripada kita mula-mula kerja. Tiba-tiba scammer ambil dalam masa tak sampai dalam sehari, dia boleh ambil, curi duit kita macam tu saja. Tak kesayang. Betul tak? Jadi saya rasa korang kena titik beratkan benda ni. Korang kena tengok betul-betul apa nama company, dengan siapa kita berurusan, dia apa orang kata, dia diluluskan oleh bank negara ataupun tak, dia dipantau oleh Suruhanjaya Security ataupun tak. Jadi kenalah berhati-hati. Kita rakyat Malaysia, walaupun sekarang ni zaman semakin moden, semua di hujung jari, tapi masih statistik orang yang kena tipu dengan scammer ni masih meningkat. Jadi korang, kalau korang nak tahu platform apa yang selamat, kat mana kita nak alih kita punya aset, ataupun kita punya tak tahu kita, korang tak tahu macam mana nak alih kat mana platform yang selamat untuk orang kata simpan duit selain daripada bank, boleh hubungi saya Abdullah Baharudin di nombor talian 016-601-9814. Saya rasa itu saja daripada saya, Abdullah Baharudin. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share video ni kepada orang lain sekiranya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.